Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersua dalam berita perdana malam ini, saya Ahmad Nur Irsyaduddin Hasrom dan saya Dayangku Kamaliah Pengiran Haji Kamarudin. Berita-berita utama malam ini. Kebawah Duli Yang Maha Mulia bertitah menekankan cabaran profesional pada graduan Advanced Command and Staff Course ke-28 sangat nyata dan mencabar, terutamanya kepada yang berhadapan dengan ancaman keselamatan negara masing-masing. Kebawah Duli Yang Maha Mulia berangkat ke majlis penutupan Advanced Command and Staff Course ke-28 di United Kingdom. Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Muizzaddin Wadaulah Ibni Almarhum Sultan Haji Omar Ali Saifuddin Sa'dul Khairiwaddin Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam bertitah menekankan cabaran profesional pada graduan Advanced Command and Staff Course ke-28 adalah sangat nyata dan mencabar apabila kembalinya ke perkhidmatan masing-masing, terutamanya kepada mereka yang akan berhadapan dengan ancaman keselamatan negara masing-masing. Kebawah Duli Yang Maha Mulia bertitah pada majlis penutupan Advanced Command and Staff Course ACSC ke-28 yang berlangsung di Akademi Pertahanan United Kingdom, Shrivenham, United Kingdom. Berangkat mengiringi Kebawah Duli Yang Maha Mulia yang teramat mulia Paduka Seri Pengiran Anak Puteri Azimah Nikmatul Bolkiah. Keberangkatan tiba Kebawah Duli Yang Maha Mulia di Cameron Building, Joint Services Command and Staff College, dijunjung oleh Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri 920 Meja Udara Pangeran Muda Abdul Matin, Admiral Sir Tony Radakin, Chief of the Defence Staff, Major General Peter Rowell, Commandant and Chief Executive of the Defence Academy, Commodore Ian Sharrocks, Director of the Joint Services Command and Staff College, Professor Kate Utting, Head of Defence Studies Department, King's College London, Colonel Rory Shannon, Course Director ACSC, dan 964 Meja Udara Muhammad Izdihar bin Haji Imran, graduan ACSC ke-28. Baginda bertitah menzahirkan perasaan berbesar hati untuk menyampaikan titah kepada para graduan. First and foremost, congratulations to the graduating members of the 28th Advanced Command and Staff Course. You have worked hard, shown resilience, and demonstrated the kind of dedication that has led you to this wonderful achievement. To the graduates and the future, your upcoming professional challenges are very real and demanding. You return to your respective frontline services at a time of unprecedented turbulence and uncertainty. As you move on, reflect on what you have learned. Put it to good use. Challenge appropriately. Never settle for the second best, and you will do great things. Carry with you the skills you have developed, the lesson learned, the international network and friendship built, and the fantastic memories of this very special year here at the Defence Academy of the United Kingdom. Now the world is waiting for your ideas, your leadership, and your passion. Make the most of it.
Kebawah Dulia Maha Mulia berkenan mengurniakan Cameron Award kepada Lieutenant Colonel Fabrice de Bossen daripada Swiss Armed Forces. Lovely. And finally, 3, 2, 1. Kebawah Dulia Maha Mulia mengurniakan PAS Staff College Joint Certificate dan PIN Cameron kepada Dulian Teramat Mulia Paduka Seri 920 Meja Udara Pengiran Muda Abdul Matin yang telah berjaya menamatkan ACSC ke-28. ACSC ialah kursus kepimpinan yang direka untuk melengkapkan para pegawai tentera dan penjawat awam dengan membangunkan daya fikir untuk mencapai kejayaan dalam peranan kepimpinan bagi jawatan lebih kanan. Manakala PIN Cameron dianugerahkan kepada para peserta antarabangsa yang telah menamatkan ACSC. Kebawah Dulia Maha Mulia telah disembahkan dengan pertunjukan Fly Past by the Battle of Britain Memorial Flight, satu penghormatan daripada British Armed Forces. Kebawah Dulia Maha Mulia berkenan berangkat bercemara duli ke Majlis Ramah Mesra bersama para penerima anugerah dan para penaja. Tahun ini seramai 260 orang pemimpin masa depan menyertai ACSC. Mereka berasal daripada 50 negara bersekutu dan rakan kongsi. Talian Kasih Masjid-Masjid se-Borneo memperluas jaringan kerjasama antara masjid-masjid di dalam dan luar negara khususnya di Rantau Borneo. Ikuti bahan beritanya selepas ini bersama dengan bahan berita lainnya. Malam-malam kerajaan pentas-pentas perayaan di keempat-empat daerah terus menjadi tumpuan orang ramai semalam sempena sambutan perayaan ulang tahun Hari Keputeraan ke-79. Pentas perayaan di Bandar Seri Begawan dimeriahkan dengan pementasan teater dan muzik dianjurkan oleh Akademi Panggung Sri Utama. Hadir yang berhormat Abang Muhammad Ali bin Tanjung, Ahli Majlis Mesyuarat Negara. Pentas perayaan di daerah Belait diisikan dengan persembahan malam silaturahim dari syarikat Brunei Shell Petroleum Sendirian Berhad bersama Brunei LNG Sendirian Berhad, syarikat Brunei Gas Carrier Sendirian Berhad, syarikat Brunei Methanol Sendirian Berhad dan syarikat Brunei Fertilizer Industry Sendirian Berhad. Hadir Awang Haji Amirul Hafizin bin Haji Muhammad, pemangku pegawai daerah Belait. Juga hadir ahli-ahli Majlis Mesyuarat Negara.
Di daerah Tutong, persembahan Malam Gema Nusantara dari kumpulan New Persona menyediakan lagi pentas perayaan. Acara pentas diisikan dengan persembahan nyanyian daripada masyarakat Indonesia di negara ini. Hadir yang berhormat Awang Abdul Aziz bin Haji Hamdan, Ahli Majlis Mesyuarat Negara. Persembahan nyanyian malam alunan retro bersama live band kumpulan muzik tempatan pula memeriahkan pentas perayaan di daerah Temburong. Hadir yang berhormat Haji Awang Sulaiman bin Haji Nasir, Ahli Majlis Mesyuarat Negara. Wawasan Brunei 2035 bukan sahaja menyasarkan negara yang maju dari segi ekonomi dan pendidikan, tetapi turut menekankan pentingnya perpaduan dalam kalangan rakyat dan penduduknya. Dalam usaha mencapai hasrat negara menjadi masyarakat berpengetahuan dan berdaya tahan, semangat kekitaan, saling menghormati serta hidup harmoni menjadi tunjang utama kepada kestabilan dan kemajuan negara. Ikuti pandangan beberapa orang ramai sempena sambutan ulang tahun Hari Keputeraan ke-79. Pada hemat saya, kesepaduan dalam rakyat dan penduduk sebenarnya lahir daripada rasa saling hormat-menghormati antara kaum dan agama. Walaupun kita ni berbeza pandangan, fahaman dan sebagainya. Jadi nilai keluhuran budi pekerti itu penting bagi mengekalkan keharmonian dan perpaduan dalam masyarakat. Kita semua selaku rakyat Brunei perlu saling menghormati dan memahami antara satu sama lain meskipun berbeza kaum, agama dan budaya. Selain itu, melalui toleransi dan semangat bekerjasama, insya-Allah dapatlah kita hidup rukun dan negara terus aman. Penduduk sebenarnya dapat merealisasikanlah nilai kerjasama ini dengan nilai-nilai yang sebenarnya nampak simple, tapi kesannya besarlah. Berhormati, bertolak ansur dan saling bekerjasama itulah. Bagi memperluas jaringan kerjasama antara masjid-masjid di dalam dan dua negara, khususnya di rantau Borneo, Jabatan Hal Ehwal Masjid melalui bahagian Imarah menganjurkan program Talian Kasih Masjid-Masjid se-Borneo. Program melibatkan penyertaan ahli jawatan kuasa takmir serta pegawai-pegawai masjid dari negara Brunei Darussalam, Sabah dan Sarawak. Ia dilaksanakan secara 2 bulanan melalui kaedah persidangan video dalam talian. Program kali ini diadakan di Masjid Suri Seri Begawan Raja Pengiran Anak Damit, Kampung Manggis Madang. Hadir yang berhormat Awang Haji Lawi bin Haji Lamat, Ahli Majlis Mesyuarat Negara. Juga hadir Awang Haji Amir Hisham bin Haji Masri, Pemangku Pengarah Hal Ehwal Masjid. Antara objektif program memupuk hubungan yang kukuh untuk saling memanfaatkan kerjasama antara masjid-masjid dan membuka jalan bagi usaha dan projek pada masa yang akan datang. Di samping dapat menjalin jaringan kerjasama dalam mempromosi pelancongan Islam dengan negara-negara se-Borneo. Dua buah syarikat tempatan di bawah Majlis Perundingan Mukim dan Kampung Daerah Tutong diberi kepercayaan melaksanakan kerja pemeliharaan aset di bawah kawalan Jabatan Daerah Tutong secara berkontrak selama 2 tahun. Majlis Penandatanganan Perjanjian Kontrak Perkhidmatan Pemotongan Rumput dimeterai antara Jabatan Daerah Tutong dan Syarikat Majlis Perundingan Mukim MPM Telisai Services dan Syarikat Kerjasama Majlis Perundingan Kampung MPK Ukong. Majlis diadakan di kediaman rasmi Pegawai Daerah Tutong. Hadir Awang Haji Muhammad Sofian bin Haji Basri, Pemangku Pegawai Daerah Tutong. Majlis diselajurkan dengan penyampaian sijil insurans pelindungan pekerja, sumbangan Syarikat Niaga Mas Insurance Services Sendirian Berhad dan 4 unit mesin pemotong rumput kepada pengurus Syarikat Kerjasama MPK Ukong, sumbangan Syarikat Artisan Fresh Sendirian Berhad. Juga hadir yang berhormat Awang Abdul Aziz bin Haji Hamdan, Ahli Majlis Mesyuarat Negara. Okey, 1, 2, 3.
Pertandingan Dai Belia Masjid Senegara menyemai semangat keagamaan yang mendalam dalam jiwa belia serta melahirkan para dai yang berkualiti dan berkaliber. Pertandingan sempena sambutan Hari Keputeraan Kebawah Dulia Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam yang ke-79 diadakan di Masjid Universiti Brunei Darussalam. Penyampaian hadiah disempurnakan oleh Awang Haji Amir Hisham bin Haji Masri Pemangku Pengarah Hal Ehwal Masjid. Awang Muhammad Redwan bin Johari dari Masjid Yayasan Sultan Haji Hasanah Bolkiah dan Dayang Najwa Syukriah binti Muhammad Amin dari Masjid Kampung Puni Temburong masing-masing muncul johan dalam kategori belia dan kategori belia wanis. Pertandingan dianjurkan oleh Jabatan Hal Ehwal Masjid dan Ahli Jawatankuasa Takmir Masjid Universiti Brunei Darussalam dengan kerjasama Pejabat Hal Ehwal Masjid daerah-daerah. Pertandingan tarhim subuh bagi Bilal Marbud dan pelapis Bilal Masjid dari daerah Tutong memberi peluang kepada pegawai masjid khususnya Bilal dan Marbud dalam mempersembahkan bacaan tarhim dengan cara yang baik dan sempurna. Muncul johan Awang Abdul Khalik Kushairi bin Ahmad dari Masjid Rancangan Perumahan Negara Kampung Bukit Beruang. Pertandingan berlangsung di Masjid Ar-Rahim, Kampung Bukit Panggal, daerah Tutong. Perintah Kanun Tanah Pindaan 2025 LCAO 2025 bertujuan untuk membetulkan maklumat dalam daftar tanah supaya lebih tepat dan menggambarkan pemilik sebenar. Dalam wawancara rancangan Rampai Pagi, Pegawai Tanah Kanan Pejabat Tanah Daerah Brunei dan Muara menjelaskan perintah pindaan tersebut turut memperuntukkan mengenai pemilikan tanah bagi rakyat Brunei yang menukar atau melucutkan kerakyatannya atau penduduk tetap yang dibatalkan status penduduk tetap mereka. Mereka-mereka ini yang memiliki tanah tanah kekal di negara Brunei Darussalam adalah dikehendaki untuk menjual tanah tersebut kepada rakyat Brunei. Okey, bila tempoh yang diberikan adalah 10 tahun dari tarikh pembatalan status mereka. So satu keperluan yang mereka perlu laksanakan. Tapi jika mereka gagal melaksanakan dan ingkarlah untuk menjual tanah berkenaan, so implikasinya adalah tanah tadi kan berpegangan kekal. So tanah kekal tadi akan ditukar kepada tanah pajakan. 30 peserta terdiri daripada mu'alaf mereka yang bukan beragama Islam serta pegawai dan kaki tangan pejabat unit dakwah daerah Tutong mengatakan program Rehlah Santai sempena sambutan Ilal Hijrah 1447. Program Rehlah Santai merupakan lawatan ilmiah ke beberapa tempat bersejarah dan Islamik di negara ini yang bertujuan untuk memperkenalkan para peserta kepada warisan Islam, sejarah perkembangan agama Islam di negara ini serta prinsip-prinsip ajarannya secara lebih mendalam. Pagi tadi, para peserta membuat lawatan ke Balai Khazanah Islam Sultan Haji Hasanah Bolkiah. Semasa lawatan, para peserta berpeluang menyelusuri sejarah dan peninggalan berkaitan Islam termasuk artifak, manuskrip serta pameran digital interaktif yang memaparkan kebesaran dan perkembangan agama Islam di rantau ini. Pada sebelah petang, rombongan meneruskan lawatan ke Masjid Sultan Omar Ali Saifuddin. Program merupakan antara inisiatif dalam usaha menyemarakkan syiar Islam serta mendedahkan ajaran agama Islam secara positif kepada mereka yang bukan beragama Islam di negara ini. Baru melihat keindahan yang ada di sanalah. Saya merasakan mau lagi datang tempat di sana. Mengenali barang-barang kitab yang berumur lebih daripada 1000 tahun, apa kan? Tidak pernah melihat barang macam ini kan? Pengalaman barulah melihat barang macam ini kan?
Sejak Januari 2024 hingga Julai 2025, Unit Dakwah Daerah Temburong mencatatkan lebih 20 orang memeluk agama Islam. Jumlah itu bertambah lagi hari ini dengan Majlis Pengislaman dua adik-beradik berbangsa Kadazan. Majlis Pengislaman berlangsung di Pejabat Unit Dakwah Daerah Temburong. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Sabrina Floria binti Airol berusia 20 tahun kini dikenali sebagai Sabrina Floria binti Abdullah Airol. Sementara adiknya Sabrini Floris binti Airol berusia 17 tahun dikenali sebagai Alaisa Floris binti Abdullah Airol. Pusat Dakwah Islamiah melalui unit dakwah di daerah Temburong sentiasa melaksanakan pelbagai program ke arah mengukuhkan akidah saudara-saudara baru di negara ini. Kawasan perpindahan negara Lambak Kanan sedang mengalami gangguan bekalan air. Gangguan adalah disebabkan oleh keadaan kualiti air mentah Sungai Tutong mengandungi bahan organik yang sangat tinggi yang telah menjejaskan pengeluaran dan penghasilan air bersih dan secara langsung telah menjejaskan tahap paras tangki simpanan air Lambak Kanan 1 dan 3. Dalam menangani keadaan tersebut, kerja-kerja pencatuan tangki telah dijalankan bermula 11 malam sehingga 4 pagi bagi meningkatkan paras tangki tersebut. Pencatuan dilaksanakan setiap malam sehingga keadaan air mentah kembali normal. Bagi sebarang permohonan bekalan tangki air, hubungi talian Darussalam 123. Bola sepak Liga Belia Bawah 18 tahun, Falcon Sports mengutip 3 mata penuh selepas menewaskan Pancur Murai FC 3-2. Pelanan berlangsung petang kemarin di Padang FABD Brakas. Pancur Murai bermula baik apabila mendahului Falcon dengan selesa 2-0. Kedua-dua gol dijaringkan pada minit ke-13 dan minit ke-28. Namun Falcon Sports bangkit pada aksi babak kedua. Musa Muhammad mendapatkan jurang pada minit ke-57 sebelum dia menjaringkan lagi gol untuk Falcon menyamakan kedudukan pada minit ke-94. Haris Wijaya menjadi wira Falcon apabila menjaringkan gol kemenangan pada minit ke-97 sekaligus menghadiahkan Falcon Sports 3 mata penuh. Pasukan TK CJMM merangkul gelaran juara di kejohanan bola keranjang Piala UC 1000 selepas menundukkan Wan Sing di perlawanan akhir semalam di gelanggang bola keranjang Batu Besurat, Gadong. Terdahulu pada perlawanan penentuan tempat ketiga, Uniku tewas kepada Easyway 71-81. Sementara itu pada perlawanan akhir pasukan TK CJMM menang ke atas Wan Sing 82 berbalas 72.